Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Kadang pagi, insya-Allah hari ini kita bersama dalam segmen Assalamualaikum An-Nisa. Kita nak sambung pesanan Luqman Al-Hakim dengan tajuk yang telah pun kami war-warkan kepada anda semua dalam media sosial, iaitu didik anak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastinya kan, kalau kita sebagai ibu bapa, kita nak pastikan kan kita berusaha untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan juga anak yang soleha, yang taat kepada perintah Allah, menjauhi segala larangan dia dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola mereka. Masya-Allah, itu antara didikan yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita, dan kita hiasi dengan iman, kita hiasi dengan ilmu dan juga kita hiasi dengan akhlak. Dan yang paling penting sekali sebenarnya, daripada kita menyayangi mereka, kita tak nak mereka berada dalam keadaan kebinasaan ataupun terjerumus dalam api neraka dan sebagainya. Jadi kita nak dekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dekat diri dengan Allah, selamat anak kita dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Insya-Allah tajuk kita hari ini, didik anak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersama dengan saya sekarang ini, masya-Allah, seorang wanita yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Masya-Allah, di sebelah saya ini kita ada selaku perunding motivasi dan pengasas. Kita bersama dengan Datuk Harlina Harliza Siraj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, saya sangat teruja nak bersiaran dengan Dewi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya lagi teruja. Masya Allah. Okay. Sudah pastinya kan, Doktor, kan kita dalam Al-Quran sendiri pun sebenarnya banyak sebenarnya ayat-ayat yang boleh kita jadikan panduan, dan salah satu daripadanya kita ambil daripada surah Luqman ayat 17. Saya bacakan terjemahannya. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan
suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Daripada surah ini mungkin kita boleh jadikan panduan, kita jadikan ikhtibar untuk kita mendidik anak-anak kita untuk mereka dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi doktor, kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini doktor, didik anak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastinya doktor kan kita pernah lalui zaman PKP. Pada ketika itu, walaupun ujian Allah berikan kepada kita, sebenarnya ada nikmat yang Allah selipkan untuk kita. Kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, terutama dalam Ramadan, Syawal kan doktor kan. Jadi keadaan di situ, keadaan pada ketika itu, kalau boleh kita nak teruskan walaupun kita dah endemik, walaupun kita dah boleh bekerja, bagaimana doktor pada keadaan semasa PKP, tapi kita nak teruskan juga untuk tahun-tahun seterusnya bersama dengan keluarga doktor. Okey, Dewi sebenarnya bila Dewi kaitkan pengalaman kita lebih kurang 2 tahun dulu masa macam ni kita dah mula dah nak PKP yang pertama kan 2020 tu, dan kita semuanya berada di luar zon selesa kita masa PKP tu kita tak pergi kerja dan anak-anak pun ada di rumah. Jadi sebenarnya saat itu adalah satu tempoh di mana kita boleh memuhasabah diri, khususnya dengan tajuk kita hari ini, bagaimana agaknya keibubapaan kita selama ni. Saya baca banyak juga artikel jurnal mengenai ini. Tentu sekali antaranya adalah baru kita perasan kita hantar anak pergi sekolah tu satu escapism sebenarnya untuk ibu dan ayah. Sebabnya kita kata tak apalah, kita tak sempat nak didik dia orang, kita hantar dia orang pergi sekolah. Kemudian di situ juga kita tahu macam mana susahnya rupanya nak mengajar anak-anak ni. Ni anak kita tahu. Bayangkan cikgu kat sekolah tu dengan 40 orang, 30 orang anak orang yang dia nak ajar dengan pelbagai kerenah termasuk anak-anak kita. Sekarang ni bila masa PKP tu, bila anak-anak kita ada di rumah, bukan senang rupanya. Kan ya? Barulah kita tahu hari tu kita nak suruh anak kita dapat semua A, tapi rupanya kita sendiri tak tahu apa macam mana nak ajar benda tu kan ya. Jadi pada pandangan saya pengalaman ketika pandemik itu memberikan kita satu peluang untuk muhasabah sejauh mana kita letakkan keutamaan dalam mendidik anak-anak. Jadi dan tentu sekali bila mendidik ni dia banyak bergantung kepada kaedah contoh teladan. Kita cakaplah macam mana pun Dewi, tapi anak-anak kita akan tengok kita. Ayat tadi yang Dewi bacakan dalam surah Luqman ayat 17. Tentu sekali kalaulah ibu ayahnya sendiri tidak menegakkan dan mendirikan solat, tidak menyeru kepada kebaikan yang makruf, tidak juga menghalang daripada mungkar, dan juga tidak bersabar, macam mana kita nak ajar benda tu pada anak-anak kita? Jadi dia kena mula dulu dengan kita. Dan sebenarnya kalau kita tengok, saya baca beberapa jurnal artikel juga, stres ibu bapa ketika pandemik itu sangat tinggi. Sebab saya rasa antaranya adalah bila kita tahu bukan mudah rupanya nak mendidik, dan dia boleh kita ajar hari ni tahu, tapi boleh tak dia ingat dan dia bawa apa yang kita ajar hari ni untuk seumur hidup dia. Itu yang penting dari sudut pendidikan. Dr. Han mungkin nak bawa apa yang Dr. selalu pegang dalam pendidikan ni. Definisi pendidikan itu, kalau ikut Profesor Hassan Langgulung almarhum, dia kata mesti menghasilkan perubahan pada 5 dimensi. Pertama, dari sudut akidah dia. Yang kedua, dari sudut akhlak dia. Sebab akidah ni dan akhlak dia berkait rapat sangat. Kalau akidah itu mantap, ni kita pernah bincang. Kalau anak-anak kita tu memang mempunyai motivasi dalaman untuk menjadi abdi kepada Allah, bukannya kena mak ayah duk pukul, duk paksa, dia akan terjelma dalam konteks akhlak dia. Mesti akhlak itu adalah buah kepada akidah kan. Itu sebabnya kita ada naik turun iman kita kan waktu iman naik, akhlak bagus tapi petang ni pula tu iman turun, akhlak kita dah macam setan. Jadi itu tanda dia. Okey, yang ketiga dari sudut pertambahan dalam konteks dia punya akliyah dia. Dari sudut kognitif dia. Tadi tak pandai, sekarang dah tahu. Kan? Yang keempat, mesti ada perubahan
ya dalam konteks insaniah dia, sikap dia. Ya, dia maknanya dia mengambil sikap yang terbaik. Contoh senanglah, ya, jalan tu sibuk, ya, dan adanya jejantas. Anak kita dia lari melintas tu ke atau dia akan pakai jejantas tu? Kalau dia pakai jejantas tu, dia menggunakan, ya, kemudahan untuk keselamatan dia. Itu adalah, ya, dalam konteks insaniah sudah terdidik dengan baik ni. Tapi kalau dia masih lagi melompat membahayakan diri dia, dan bila kita kenapa macam tu? Mak saya pun buat macam tu. Jadi insaniah itu masih belum terdidik. Dan yang akhir sekali adalah jasmaniah. Yang ini yang selalunya yang kita nampak kan. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya apabila kita balik kepada soalan Debbie tadi, kita dapati bukan calang-calang ni, ya, nak mendidik anak, ya, untuk menjadi hamba Allah yang mempunyai, ya, perubahan yang positif dalam konteks 5 ini. Malangnya dalam konteks pendidikan yang biasa yang mengenepikan dalam konteks akidah, ya, dan juga akhlak dan juga sikap yang hanya diajar dan diukur, ya, dan ditaksirkan hanyalah dalam konteks akliyah, kognitif dan juga dia punya fizikal saja. Kan, ya? Jadi oleh sebab itu kita tempang, ya. Dan mungkinlah, ya, kita tak boleh letak semua kat sekolah Dewi. Kesian tau cikgu-cikgu kat sekolah ni. Suami saya pendidik, ya. Saya tahu sangat. Saya pendidik tapi untuk budak yang dah masuk universiti dia lain. Ya, betul. Ya, ini daripada saya memang, ya Allah, ya, saya sangat punya hormat yang sangat tinggi pada guru-guru di tadika, sekolah rendah, ya. Sebab di situ kita tengok cabarannya adalah untuk memastikan apa yang kita ajar hari ini mempunyai bekas di dalam hatinya, dalam mindanya, dalam kerangka fikirnya, akhirnya menjadi inilah dia hamba Allah yang taat, ya. Sebab lawan daripada itu adalah, ya, insan yang tidak mempunyai kaitan dengan Allah, insan yang terumbang-ambing, yang mungkin, ya, membuat keputusan yang salah dan akhirnya menjadi sampah masyarakat contohnya, ya. Kita tak mau yang itu, okey. Jadi oleh sebab tu cabarannya sangat besar dan kita, ya, alhamdulillah kita mengapungkan tajuk ini untuk memberi, ya, penekanan bahawa yang 3 aspek lagi tu, akidah, akhlak dan insaniah sikap tu mesti dijalin di rumah. Ya? Dan sekolah itu hanyalah untuk membantu kita mengukuhkan lagi 3 perkara ni. Jangan harapkan 3 ni semua kat sekolah juga. Akidah dengan akhlak tu ustaz dan ustazah lah kat sekolah agama. Kan, ya? Dan juga sikap. Sikap ni sebenarnya kita tengok dalam 24 jam tu kita kena tengok sikap anak kita. Ya, dan dari situlah dia ada banyak kaitan juga dengan akhlak kita. Okey. Dr. Han berhenti kat situ dulu, Dewi. Masya Allah, itu dia. Saya pun macam teruja kan dengan penjelasan daripada doktor. Jadi itulah sebenarnya kita sebagai ibu bapa kan, doktor kan, kita jangan mengharapkan 100% kepada pihak sekolah untuk mendidik anak-anak kita, dan itu sebenarnya tugas dan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita kan. Jadi doktor, ada kalinya kan kadang-kadang ibu bapa ni, doktor, sudah pasti saya yakin sebagai ibu dengan bapa, dia memang akan lahir je anak, dia akan ada mindset yang macam okey, aku nak jadikan anak aku ini. Betul. Aku yakin aku jadikan anak aku itu kan. Jadi kadang-kadang sampai lupa, sampai alpa, sepatutnya kita kena berbalik kepada Yang Maha Pencipta kita kan. Kadang-kadang mereka nak dapat nombor 1, nak cemerlang ini, cemerlang akademik dan sebagainya. Tapi lupa bagaimana doktor untuk kita, mungkin hari ini kita nak muhasabah diri, kita nak berlapang dada untuk kita ingatkan balik yang mungkin ada kesilapan yang telah kita lakukan. Kita nak seimbangkan antara dunia dan juga akhirat anak-anak kita. Baik, Masya Allah. Okey, sebelum tu Dewi, saya rasa memang usaha dalam An-Nisa Assalamualaikum ni menghuraikan, ya, surah Luqman ini satu usaha yang sangat baik. Sebabnya kalau nak jadi mak bapak ni kan, kat mana sekolahnya tu? Ya, kalau kita nak bawa kereta, kena ambil lesen tau. Ya. Pada saya, nak jadi mak bapak ni kena ada lesen juga. Bukan maknanya bila kita dah kahwin, maknanya kita dah boleh dah jadi ibu dan ayah. Ya, jadi kita perlu mendidik diri kita, dan tentu sekali, ya, Al-Quranul Karim itu, ya, dan juga sirah Rasulullah SAW itu menjadi satu pedoman yang sangat penting untuk kita. Ya. Jadi memang saya rasa tak buang masa kalau kita berbincang tentang topik ni. Ya. Okey. Tadi Dewi katakan tentang harapan kita, ya, jangkaan kita kepada anak-anak kita, ya. Dan oleh sebab tu ada yang mungkin cukup daripada dia anaknya comel, ya, boleh ambil gambar letak dalam Instagram atau contohnya kan. Lepas tu budak tu, ya, mungkinlah
keletah pula kan, cerdik pula. Yang sesuatu yang boleh dilihat oleh mata kita ni sahaja. Kalau itulah sahaja agaknya kita punya objektif untuk membesarkan anak kita, mungkin dapat yang itu sajalah. Tapi kita sebenarnya faham kan, tanggungjawab yang sangat besar yang terpikul di atas bahu ini adalah untuk mewarnakan anak kita tadi tu kan, yang kita tahu dari hadis sahih yang mengatakan anak semua ini lahirnya fitrah kan, ibu ayahnya lah yang akan menjadikan dia Majusi ke Nasrani ke sebabnya kita lah sebenarnya akan mencorak anak-anak kita tu. Bagi mereka yang merasakan tanggungjawab ini besar dan meletakkan keutamaan, tentu sekali dia menjadi sesuatu yang tanggungjawab dia untuk memastikan kedua-dua suami dan isteri itu ada objektif yang sama. Yang tu penting, Dewi. Yang maknya nak ke sana, ayahnya nak kemari, tak boleh lah So dalam konteks ini, kita tengok dalam surah Luqman yang sebelum-sebelum ni pun, la tusyrik billah. Yang pertama sekali, ibu dan ayah nak anak-anak dia tidak syirik kepada Allah. Kerana kesyirikan itu satu kezaliman yang besar. Oleh sebab itu, pertama matlamatnya adalah supaya anak kita tidak menjadi orang yang sekutukan Allah. Nombor satu ni, dua-dua suami isteri, ibu ayah dah kena ada matlamat ni. Adakah masa anak tu lahir? Tidak. Sebelum anak tu kita kandung pun lagi. Kan? Kemudian semasa kita mengandung tu mestilah reflektif terhadap objektif kita tu juga. Mana ketika itu kita pastikan hablum minallah gitu. Kan kita selalu kan sebut hablum minan nas. Ada satu lagi dari sudut horizontal ni, hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta. Dan yang paling penting adalah hablum minallah. Kan, yang itu tu mesti terjalin. Ibu ayah dulu tak tinggal solatnya, tak tinggal doanya ketika anak tu dalam kandungan. Bila lahir saja, it's just a continuation dengan izin. Maknanya hanya penerusan saja kan. Bukanlah maknanya sebelum ni tak solat, masa mengandung tak peduli. Tiba-tiba bila anak lahir, baru kita nak solat. Selalunya tak jadi gitu. Benda tu memang dah jadi sesuatu amalan kita kan. Okey. Katalah anak ni lahir dalam suasana di mana ibu dan ayahnya mempunyai objektif yang sama itu tadi kan. Tentu sekali azan ataupun iqamah yang akan pertama sekali dia dengar kan. Kalimah tauhid tu. Jadi itu sudah menjadi satu, orang kata satu kita dah tindik dah budak tu bila dia dah lahir ni. Hari tu kat dalam rahim lagi. So itu yang pertama. Kemudian tentu sekali dengan doa kita pada Allah, kita jalani semua halangan dan semua cabaran mendidik anak ni macam-macam daripada dia tak nak tidurnya, lepas tu kan dia demamnya, lepas tu dia kuning pula itu baru minggu pertama tu dan seterusnya kita akan lalui ini dengan menggantungkan harapan kita kepada tali yang kuat ni, iaitu pengantungan kita pada Allah. Jadi semuanya ini akan menjadi asas kepada bagaimana anak kita ni nanti akan dididik. Penting tak akhirat kepada dia? Penting tak dunia ni? Adakah dunia ini hanya semata-mata yang kita cari ataupun akhirat juga menjadi pertimbangan? Itu semua akan dilihat dalam kerangka didikan dia tu. Dah dapat seorang tak lama pula yang nombor dua. Jadi itu semua ni mesti berterusan. Dan oleh sebab tu pada saya ibu dan ayah memang kena jelas sangat apa yang dia nak. Yang kita bimbang hari ini ni agaknya, Debbie, kalau boleh saya nak ni kan. Mungkin dalam zaman saya sebagai anak tahun 66 gitu ibu dan ayah saya hidup dalam kekangan yang banyak lah dalam kehidupan tu. Saya anak yang nombor 6, jadi dah ada 5 orang. Jadi sebenarnya mungkin kesukaran hidup ataupun limitasi yang ada itu sebenarnya menjadikan ibu dan ayah saya cukup cermat mendidik kami kan. Hari ini kita mungkin dengan teknologi, dengan rasa bahawa kita sudah cukup pun nak bergantung dengan Allah tu macam sikit-sikit je lah. Kita tidak rasa kebergantungan pada Allah itu. Jadi kalau ibu dan ayah sendiri tidak menyangkutkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana agaknya kita nak mendidik anak-anak kita supaya mereka kalau solat itu adalah satu yang betul-betul mereka lakukan kerana mereka mahu menjadi hamba Allah yang baik. Jadi saya ingat dulu masa saya kecil, saya nampak pengantungan ibu dan ayah saya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Jadi saya juga tentu kalau nak buat apa-apa,
kena ingat yang itu. Jadi hari ini saya bertanya pada diri saya pula, adakah saya memberikan mesej yang sama kepada anak-anak saya dalam konteks teknologi yang ada, ya, mungkin rezeki mereka alhamdulillah, ya, kalau nak apa saja ada. Jadinya saya kena tukar strategi sikit. Bila kejut anak-anak tu nak solat, saya kena gunakan begini. Bangun, ya. Kita kena cakap terima kasih ke Allah ni. Allah dah bagi semua benda ni. Kan, ya? Subuh 2 rakaat aja nak kata thank you tak Allah, kan? Sebab dah bagi nikmat tidur dengan tempat yang selesa begini. Jadi nampak dia bingkas tu kerana dia nak ucap terima kasih. Tapi sebelum tu kita kena pastikan anak kita memang dididik dalam suasana menghargai. Tak kira benda sekecil mana pun. Selalu cakap terima kasih. Ya? Dan oleh sebab tu dia ada rasa nak berterima kasih dengan pencipta dia. Kita tak boleh dah guna strategi bangun. Kalau tak nanti ni kan masuk neraka. Yang ya, sebab anak-anak ni tak nampak neraka tu kat mana. Nak masuk syurga kan? Dia kata okey, tapi syurga tu macam bilik saya juga agaknya kan, ya. Sebab dia duduk dalam syurga dah, ya. Jadi itu semua memerlukan ibu dan ayah ini sentiasa peka dengan strategi parenting lah pula. Mesejnya sama. Tapi strategi dia tu mungkin berbeza. Masya Allah, itu dia kan sebenarnya betul sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau kita fikir balik apa yang doktor kata tu, ya memang betul segala-galanya kan sebenarnya kan doktor. Tapi yang paling penting sudah pastinya sebagai ibu bapa memang kita kena ada ilmu parenting juga kan doktor, untuk kita dapat mendidik anak kita. Dan sebenarnya cara dulu dengan sekarang adalah sangat-sangat berbeza. Jadi macam banyak lagi kita nak sambung sebenarnya, tapi kita nak rehat dulu doktor sekejap. Sekejap lagi kita nak sambung selepas ini kembali bersama dengan kami dalam Assalamualaikum insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum An-Nisa. Istimewa sebenarnya kan hari ini kita nak didik anak kita supaya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi doktor, tadi kita pada soalan yang awal tadi kita ada berceritakan mengenai keibubapaan. Keibubapaan adalah macam contoh tauladan yang mesti kita tunjuk untuk anak-anak kita, macam role model kan doktor kan. Jadi doktor mungkin sebagai dalam kita mendirikan rumah tangga, kita ada anak-anak dan fokus utama adalah yang paling kita dapat lihat sebenarnya adalah seorang ayah. Seorang ayah dia adalah hero sebenarnya doktor kan. Apa yang kita anak-anak lihat, ayah adalah hero. Ayah adalah pejuang, macam ketua dalam keluarga kita. Jadi kadang-kadang mungkinlah ada di antara kita dan kadang-kadang mungkin ayah itu tidak menunjukkan, tidak menyerlah berbanding dengan seorang ibu. Jadi bagaimana agaknya kan doktor lihat perkara ini? Kadang-kadang ada setengah tu mungkin melewat-lewatkan solat ataupun tidak solat. Jadi bagaimana anak-anak ini untuk melihat kita punya role model sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin tu doktor? Baik. Bukan senang nak jawab soalan ni. Okey Dewi, saya mungkin nak mulakan segmen ni dengan mengatakan bahawa kemenjadian anak-anak itu bergantung kepada kemenjadian ibu dan ayahnya. Perkataan kemenjadian tu nak menjadi apa, becomingness dengan izin dalam bahasa orang putih dia. Nak jadi apa tu? Maknanya kalau katalah nak jadi individu yang baik, yang macam kita katakan tadi, nak membangun masyarakat dia, membangun diri dia, dia kena bermula dengan ibu bapa yang begitu dulu, kan? Dan jugalah
adalah sebaliknya. Ya, okey. Jadi dalam konteks ini ya, kita memang tidak boleh lari daripada ya aspek memberikan contoh teladan itu. Ya, malahan selalu kita kata action speaks louder than words kan? Maknanya perbuatan kita itu sebenarnya yang lebih memberi bekas dibandingkan dengan pertuturan saja kan? Dan ini apa yang anak-anak kita perhatikan 24 jam sehari semalam ya menjadi anak kita itu ya. Saya selalu katakan bahawa sebelum kita ni ibu ayah nak bangga dengan anak-anak tu dulu kena bangga beribu dan berbapakan kita. Kan? Jadi itu satu, pada saya itu mungkin satu kenyataan hakikat. Kita sendiri pun Dewi kita jadi begini ni kerana kita melihat contoh teladan ibu dan ayah kita kan. Baik. Balik kepada contoh soalan Dewi tadi. Bagaimana kalau katalah ayah tidak menyerah? Doktor rasa kita kena adil dalam konteks ini. Bagaimana kalau ibu dan ayah itu tidak menyerah kan? Selalunya ataupun kedua-duanya menyerah sekali. Alhamdulillah. Dr. Han semalam ada seminar tentang komunikasi rumah tangga ya. So dalam konteks ini kita tahu bahawa Allah menjodohkan kita tu dengan segala kekuatan dan kekurangan kita. Tetapi di dalam hubungan itu kita sepatutnya ya menjadi tanda kebesaran Allah itu hingga akhirnya terhasilnya sakinah mawaddah rahmah itu kerana keupayaan kita orang kata melengkapkan satu sama lain. Jadi kalau katalah ayah yang kurang menyerlah contohnya ya. Mungkinlah dalam konteks tadi Dewi katakan mungkin melengah-lengahkan solat ya. Itu jam solat tu. Ada yang langsung tak solat ya. Ataupun nampak ayah ni mungkin tak ambil berat tentang agama tu. Jadi di sini mungkin peranan ibu kan. Dia mungkin kena buat setakat yang dia terdaya ya. Ibu ni pula lagi dekat dengan anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak tak dapat lihat ayahnya, dia kena lihat ibunya kan. Begitu juga kalau dalam konteks ibu yang tak menyerlah. Ayahnya yang lebih berkarisma dan berwibawa. Maka ayahnya lah yang kena menonjolkan contoh teladan itu untuk orang kata melengkapkan kekurangan ibunya. Sebabnya Dr. rasa cukuplah dah kita ni Dewi menyalahkan ini salah ayah, ni salah ibu kan. Sebenarnya it takes two to tango dengan izin Malaysia. Dan it's a team. Kita berkolaborasi ya. Dan tentu sekali kita tidak lengkap segala-galanya. Ya, dan orang yang sebelah lagi pun bukannya kurang semuanya ya. Jadi di sini inilah saya nampak kalau kita ada mindset begitu ya sebenarnya Dewi, kita mungkinlah ya kuranglah ya masa yang kita buang bergaduh ni. Kan ni kita tengok ini dalam drama lah selalu kan. Bila anak tu tak menjadi, inilah awak ya. Anak masa budak tu bagus anak saya. Masa budak tu ada masalah anak awak. Kan ya. Yang sebelah sana pun duk salahkan kita juga. Saya rasa menyalahkan tu mungkin tidak orang kata tidak dia tidak produktif ya. Yang produktif adalah okey. Ni nampak gaya kita dah silap ni bang. Kita ingat nak macam ni, tengok anak kita jadi macam ni. So mana silap kita bang? Ya, ataupun suami. Bayang, mana tengok mana silap kita yang. Dan akhirnya kita cuba baiki. Anak kita kan Dewi sebenarnya, ni satu lagi yang saya dapati lah bila dah usia macam ni. Anak-anak kita ni, makin dia besar, dia tahu. Sebenarnya ibu dan ayah dia bukan malaikat. Ya, banyak buat kesilapan. Okey? Tapi mungkin kita dalam budaya yang bukan macam budaya barat, ya anak-anak boleh marah, boleh su mak ayah dia. Kita tak, anak-anak kita alhamdulillah. Tapi dalam jiwa mereka merana. Ya tengok mak ayah yang mungkin kadang-kadang anak-anak ni kan dia tahu mak ayahnya bukan malaikat. Dan mereka memang ya nak dengar sangat tu keluar daripada mulut mak ayah ni yang kata okey, ya mak dengan ayah sebenarnya minta maaf lah sebab kita tersilaplah dalam keadaan ini kan. Itu memang kalau nak kita pula ni Dewi, kita jadi mak ayah ni, susahnya nak keluar yang itu tu kan. Ya, betul. Tetapi pada saya kalau kita sudah sampai pada tahap menerima kekurangan kita ni ya, dan memberitahu kepada anak kita, kita pun sebenarnya bukannya perfect. Dan oleh sebab tu, kita perlu mereka bantu kita. Ya, jadi tolonglah jangan buat macam-macam sangat ni kan. Bukannya dengan kita merasakan kita sentiasa betul, anak kita lah segala-galanya yang penyebab masalah. Dan mungkin reaksi kepada anak-anak ini adalah buat lagi banyak masalah. Ya, supaya masa itulah agaknya baru-baru dia nak dapat perhatian daripada ibu dan ayah dia. So ini adalah lingkaran ganas kan. Makin lama makin rumit
rumit. Tetapi kalau agaknya kita buat langkah yang pertama sekali. Yang ni saya selalu mungkin ada juga yang tak setuju merasakan bahawa bolehkah kita minta maaf kat anak-anak? Pada saya, selepas kita muhasabah, kita tengok ada kurang, ada lebih. Tentu sekali kita tahu ada yang kita silap. Jadi bila benda ni silap, kita tak boleh terus buat kesilapan ni. Jadi kita kena berhentikan dan insya-Allah mungkinlah dengan tebal muka kita, dengan macam saya nak jatuh kita punya air muka ni. Kita kata kat sini ibu dengan ayah salah, tapi kami nak betulkan. Dan anak-anak mohon. Dan insya-Allah itulah permulaan untuk lingkaran virtuous kita panggil. Lingkaran yang sebenarnya akan menambah baik. Bukannya lingkaran ganas tadi yang semakin lama semakin merudum tu tadi kan Jadi mungkin kalaulah saya nak katakan pendidikan paling penting dalam konteks muhasabah diri sebagai ibu dan ayah pada usia ini adalah untuk mengakui bahawa saya bukan malaikat walaupun saya try to be. Dan dengan anak-anak kita semakin matang, kita boleh katakan Umi minta maaf sangat, Umi tersilap lagi tu, Umi pun sendiri tak ada pengalaman dan kita dapati anak-anak kita memang bersedia untuk memaafkan kita dan pasal dia dah mula besar juga kan. Dan dia sekarang menjadi rakan kongsi untuk memastikan parenting kita ini menjadi satu parenting yang alhamdulillah yang mengukuhkan lagi keluarga dan ia merupakan satu contoh teladan untuk dia pula nanti yang akan menjadi ibu dan ayah juga kan insya-Allah. InsyaAllah itu dia banyaknya ilmu yang saya dapat dan yang kita semua dapat hari ini kan. Dan bukan mudahnya sebenarnya kan doktor dalam kita mendidik anak-anak mungkin daripada kecil hingga ke besar itu satu cabaran yang sangat kata besar sebenarnya buat ibu bapa. Apatah lagi kita nak ajar anak-anak kita untuk bersabar. Sabar ni dalam peringkat umur dia berbeza-beza. Kadang-kadang kita sendiri pun kurang sabar kan. Kadang-kadang kita sendiri pun tiba-tiba kalau ibu ni kadang-kadang jadi singa lah, kena marah anak dan sebagainya. Dan peringkat umur mereka juga berbeza-beza. Mungkin waktu kecil mereka cepat tantrum, emosi dan sebagainya. Mungkin remaja berlainan pula kan, berontak dan sebagainya. Jadi doktor, bagaimana untuk kita mengajar anak kita untuk bersabar dan bersama sebenarnya kita mengajar diri kita juga untuk bersabar sebenarnya. Doktor. Bila saya baca surah Luqman tu, tepat ni yang saya tengok selepas disuruh mendirikan solat, menyeru kepada kebaikan, ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran dan bersabarlah tu. Dia rupanya Luqman nak bagi tahu kita kena bagi tahu kat anak kita. Nak dirikan solat tu dia tidak mudah kalau melainkan dengan sabar. Nak menyeru kebaikan. Lagilah sebabnya orang okeylah kebaikan tu seronok kan? Tapi kena konsisten sebab manusia ni duk lupa je. Kena sabar juga tu kan. Tak bolehlah saya dah seru sekali sudahlah, tak, kena seru lagi. Dan yang ketiga ni nak mencegah kemungkaran. Ni lagi susah ni. Orang tak apa kita seru kepada kebaikan dia suka. Tapi kalau kita cegah dia punya kemungkaran dia atau perkara tak baik yang dia buat, tu dia lagilah dia memerontak. So itu lagilah perlu sabar. Jadi sangat besar hikmahnya bila kita lihat di dalam surah Luqman ni bahawa kita tidak boleh ajar anak kita solat tanpa mengajar sabar. Kita tak boleh menyeru kebaikan tanpa juga mengajar sabar. Anak-anak kita mungkin nampak mak ayah dia duk menyeru kebaikan. Itu dia tengok, alah mak, 2-3 orang je mak kan. Tapi dia kena nampak mak kita tak apa. Seorang pun tak apa. Kan? Dia kata mak kita sabarlah kan. Itu belum lagi bila katalah mak ayah ni menegur jiran contohnya kan. Dah jiran memusuhi pula. Macam-macam dia buat kat kita. Dia nak tengok kita ni sabar atau tidak. Jadi sabar itu memang kena dilihat dalam konteks ibu dan ayahnya juga. Okay. Sabar ni tajuk yang besar sebenarnya kan. Tapi sabar ni juga ada kaitannya dengan iman. Ada kaitannya dengan takwa kan. Sabar ni kalau saya mungkin contoh teladan yang paling saya ambil iktibar tentang sabar itu adalah dengan cerita Nabi Musa AS dengan yang dikatakan Nabi Khidir itu kan dalam surah Kahfi itu kan. Sabar dan jangan tanya. Kalau ada benda yang kau tak puas hati pun jangan tanya. Dan ketika itu Nabi Khidir pun kan merasakan bahawa kau boleh ke sabar ni kan. Dan yang konteks tu, macam mana kau nak sabar kalau kau tak tahu apa yang sebenarnya yang ada di hadapan tu. Kita ni Dewi sabar ni kalau dalam bahasa
pendidikan biasa adalah delayed gratification. Maknanya dia sabar untuk mendapatkan balasan ataupun ganjaran yang tertunda. Itu sabar. Tapi anak kita ni memang lahir-lahir kita sendirilah kan. Itu fitrah manusia. Nak sekarang juga. Kita tengok bayi kita. Bila dia nak susu, nak mak tak makan lagi ke, mak tak tidur lagi ke, tak peduli, dia nak sekarang. Jadi kita nak mendidik dia bahawa banyak benda tak dapat sekarang. Itu yang nanti bila dia dah 2 tahun, dah 3 tahun, dia berguling-guling lah dekat supermarket tu. Kita tak muka Dewi macam, doktor saya dah lalui ni tu kan. Macam mana kita nak ajar kat dia? Mama dah beli dah mainan semalam. So hari ni pergi pasar malam tak boleh dah nak beli sebab macam mana kita nak pastikan dia tidak berguling-guling dekat lantai tu atau dekat jalan tu kan? Sebab dia nak benda tu. Itu adalah didikan sabar. Kita dah mula kan katakan okey kalau adik behave tak nangis nanti mama belikan apa. Itu satu didikan sabar kan? Dan dia diam tu sebab dia tahu nanti kita akan bagi something. So dia dah ada konsep time frame. Masa bukan sekarang saja, nanti. Tapi of course kita kena penuhi dan juga tepati janji tu. Janganlah pula kita tahan nanti mama bagi tapi tak bagi. Itu sangat memberi kesan juga kan. Betul. Jadi kita kena mengajar sabar ini mengikut umur anak tu. Janganlah budak tu baru 3 tahun kita dah kata kena sabar. Kita dah kena masukkan pula konsep nanti Allah akan bagi kita di akhirat. Akhirat tu apa dia? Dia tak nampak lagi, okey? Maka dengan itu kita mungkin mula boleh bercakap tentang sabar yang jauh sikit tu bila dia sudah faham konsep dunia dan akhirat contohnya apa yang kita buat di sini mungkin kebajikan tak dapat sekarang tapi di akhirat nanti dah Allah ni kan. Lagi sekali Dewi, dia mesti sangkut dengan percaya bahawa Allah itu adalah pencipta kita, yang 6 rukun iman itulah, percaya pada yang gaib, kan? Percaya kepada Al-Quran. Barulah kita boleh kata dalam Quran Allah janjikan orang yang sabar itu adalah faizun, orang yang berjaya. Kan? Itu mungkin perlahan-lahan dan sekiranya ini menjadi landasan dalam konteks pendidikan sabar, anak kita dia akan graduate sampai nanti ni SPM. Kan SPM ni buat betul-betul tapi nanti keputusannya itulah yang terbaik. Kan? Dia nak 8A, tiba-tiba dia dapat 3A saja. Kat situ. Macam dia nak sabar berhadapan dengan apa yang dia dapat tak sama dengan apa yang dia jangkakan. Kan? Tapi mungkin kadang jangkaan tu tinggi sangat. Saya kadang tu kata mak ayah ni mungkin masa kita sendiri dulu, ya Allah susahnya nak dapat 1A kan. Tiba-tiba anak kita nak semua 9A. Ya betul. Jadi eloklah kita letakkan jangkaan kita pada sesuatu realiti supaya kita tidak payah berhadapan dengan kekecewaan sangat kan. Tapi di situlah anak kita boleh sabar atau tidak. Boleh tak sabar dengan janji-janji Allah. Dan kalau dia tak percaya dengan Allah atau keimanan dia belum betul-betul mengakar umbi, macam mana dia nak yakin dan percaya bahawa ada di sana Allah meletakkan ganjaran yang besar. Kan Dewi? Itulah kadang kita ni kan pelik juga cara kita mengajar anak-anak kita ni. Kita sendiri tak sabar, tapi kita nak dia pula sabar. Jadi balik sekali lagi bahawa memang ibu dan ayah inilah menjadi contoh teladan bagi setiap apa yang kita nak ni. Kita nak anak kita pembersih kita kena pastikan kita pun pembersih kan Kita nak anak kita sabar, kita dulu yang kena sabar dan semuanya lah. Agaknya memang betul lah Rasulullah kata hadiah terbaik yang seorang bapa boleh berikan pada anaknya adalah pendidikan adab dan akhlak yang baik. Kan? Wallahualam. Allahu akbar, itu dia kan. Nak jadi anak sebagaimana lihat diri kita dulu sebenarnya kan. Masya Allah. Jadi kita nak berehat dulu sebenarnya doktor. Kita nak sambung lagi. Masya Allah. Teruskan bersama dengan kami dalam Assalamualaikum sebentar saja lagi.
Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum dan kita teruskan bersama dengan Dr. Har. Okey doktor, kita Masya Allah, kita sudah pasti seperti mana yang doktor kata, apa yang paling kita risau sebagai seorang ibu bapa adalah kalau kita gagal, doktor. Kita kadang-kadang kita dah usahakan untuk menjadi yang terbaik, tapi sebenarnya mungkin ada kesilapan-kesilapan daripada pihak ibu bapa sendiri yang tidak menjadi role model yang terbaik buat anak-anak. Tapi bagaimana agaknya doktor kalau sekiranya kita menjadi ibu bapa yang gagal, apa yang perlu kita motivasikan terhadap diri kita? Adakah dah terlambat doktor sebenarnya untuk kita memulihkan kembali keadaan itu? Baik. Okey. Ada satu phrase kat sini, ibu bapa yang gagal. Ya. Saya rasa dalam dunia hari ini kita sangat takut kegagalan. Ya, dan gagal itu kita sandarkan kepada bagaimana manusia menilai kejayaan itu. Siapa dia ibu bapa yang berjaya? Oh, yang anak dia semua boleh masuk universiti, kemudian agaknya berjaya dalam hidup mereka. Dan kalau anak kita hanya boleh jadi mungkin orang yang tak masuk universiti, gagallah kita. Jadi pada saya definisi ibu gagal ini, ibu bapa gagal ini mungkin untuk perbincangan kita, gagal mendidik anak supaya mempunyai akhlak yang baik itu. Yang merupakan cita-cita daripada awal kita cakap tadi, sebagaimana gagal mendidik sebagaimana yang Luqman katakan, dirikan solat, menyeru kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran dan juga bersabar ni. Jadi pada pandangan saya, dalam setiap apa yang kita buat, kita kena ada di situ satu keazaman untuk berjaya dan berdoa supaya kita mendapat kejayaan. Tapi dalam masa yang sama kita mesti menyediakan diri kita sekiranya apa yang kita harapkan itu tak menjadi atau gagal lah. Gagal ni kadang-kadang orang tak nampak kita gagal tahu, tapi kita sendiri yang rasa gagal kan, sebab kita punya expectation ataupun jangkaan kita terlalu tinggi. Orang nampak elok dah tu. Tapi kita masih merasa kita gagal. Jadi saya rasa beginilah, bagaimana kita nak melihat orang kata melihat bila anak-anak kita tidak menjadi tadi tu maka contohnya kita ambil contoh yang paling sukar lah kita nak anak kita dirikan solat dan seterusnya itu, tiba-tiba dia menjadi Allah uji kita, mungkin anak yang terlibat dengan ketegangan dadah ke ataupun daripada menjadi seorang yang berjaya dalam konteks hidup ni, dia menjadi seorang yang memilih pilihan-pilihan yang menyakitkan hati kita dan menyusahkan kita. Oleh sebab tu, kalau kita lihat, itu yang sangat penting untuk kita pastikan bagaimana menghadapi kegagalan ini. Saya yakin bahawa kita tahu apa saja usaha kita yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak memberikan kita melainkan ianya sesuai dengan keupayaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi tu kan. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ni kita sedih ingatkan bahawa Allah memang tidak memberikan sesuatu ujian itu melainkan apa yang kita mampu. Jadi kalau kita lah Allah uji dengan anak yang mungkin begini, sebenarnya kita ada kekuatan di situ. Paling tidaknya ibu bapa ini perlulah sentiasa bergantung harap pada Allah. Anak yang mungkin tersesat jalan, terbabas sekarang ini dengan doa yang kita ingat doa ibu bapa antara doa yang paling mustajab kan. Maka anak itu nanti satu hari nanti akan balik. Saya percaya anak-anak yang kita berikan didikan yang sebaik mungkin, dan apabila dia dah besar, dia membuat pilihan yang salah, mereka akan datang balik. Kita banyak dah cerita-cerita tu kan anak tu nanti entah satu masa Allah yang akan memberikan kekuatan untuk dia balik pada asas dia. Jadi jangan risau ni. Tapi yang kita risau ni kalau misalnya kita tak bagi asas tu, dia nak balik ke mana ni Dalai Lama, saya rasa saya dah sebut juga dalam kat sini. Dalai Lama dia kata kan, kita anak-anak kita kena berikan yang sayap supaya mereka boleh terbang setinggi mungkin. Tapi kita kena berikan juga mereka akar untuk mereka menyusur ke bumi ni. Jadi kalau jadi burung pun dia tak akan terbang aja, dia nak bertenggek dekat satu pohon yang rimbun. Pohon itu, itulah dia akidah, itulah dia akhlak, itulah dia pendidikan sikap. Yang mana nanti anak kita kalau dia tersilap membuat pilihan, dia ada sebenarnya silap ni. Dia pergi balik pada akar dia. Bayangkan kalau kita tidak memberikan akar ini. Itu yang kita duduk dalam TV Al-Hijrah ni, saya rasa daripada beberapa kali inilah mesej dia. Bahawa kita memang perlu untuk tidak berputus asa dengan anak-anak kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah berputus asa dengan kita. Takkan kita nak putus asa dengan anak kita. Yang itu tu satu lagi kita tak ada tahu istilah engkau bukan lagi anak aku. Dia
dia kita disown tu. Cakaplah macam mana pun dekat mulut ni, tapi itu memang tetap anak kita kan. Jadi daripada kita nak disown dan seolah-olah dia tak ada dah masalah bagi kita, kita ambil dia, kita rangkul dia balik. Dan kita terima, kita kena ambil sebahagian tanggungjawab bahawa anak ini mungkin tersilap pilihan. Mungkin kerana kita sendiri pun ada kesilapan, tapi kita baiki bersama. Itu yang anak-anak kita nak. Dan sekiranya ibu bapa tidak terlalu mudah untuk melepaskan anak bila anak tu buat kesilapan, yang itu juga adalah antara, saya rasa kalau kita lihat ketagihan orang-orang yang nak pulang ke pangkal jalan ni, yang paling sukar adalah apabila ibu dan ayah sendiri tidak menerima. Kan yang itu kita, dan itu merupakan macam aib kita kan. Kita kalau boleh tak nak orang tahu kita ada 4 orang nak pergi universiti, seorang ni yang menagih dadah. Kita tak nak yang anak yang tak boleh macam tu. Sebenarnya mungkin adanya anak yang menagih dadah inilah sebenarnya yang membuka peluang untuk kita dan adik-beradik dia yang berjaya ni untuk menyusur ke bumi dan membantu pula dan menjadikan kita ni maknanya yang baik pun anak kita, yang tak baik pun anak kita juga. Betul. Dewi, insya-Allah, Allahu akbar, itu dia kan. Jadi sudah pastinya kalau kita sebagai ibu bapa, kita nak yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi doktor, kita nak dah berada di penghujung ni, kita nak mungkin doktor boleh bagi kesimpulan ataupun kata-kata untuk penonton-penonton Assalamualaikum kita untuk hari ini kita, untuk tajuk kita hari ini, kita nak dekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor banyaklah cakap tadi, Dewi. Doktor harungkan begini sajalah. Untuk anak-anak kita menjadi hamba Allah dan khalifatul ard yang baik, kita kena menjadi contoh teladannya. Dia mesti nampak kita lakukan itu, kan? Oleh sebab tu kita tak ada shortcut, melainkan kita sendiri mesti jadi apa yang kita nak anak-anak kita jadi. Dan kalau misalnya berlaku kesilapan, khususnya baru sekarang ni kita tersedar kita sepatutnya buat tu dan ini, masih tak terlambat. Pada saya tak ada terlambat selagi mana nyawa kita belum sampai ke kerongkongan tu, kan. Jadi teruslah kita perbaiki. Janganlah ingat bila kita dah anak-anak besar dah lepas dah, tak, kita kena tengok pula macam ni dia pula mendidik. Dan kali ini kita akan lihat anak kita mendidik anak-anak dia macam kita didik dia orang, kan. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat baiki kesilapan kita, takut ianya akan menjadi satu kesalahan yang kita wariskan pula kepada anak-anak kita apabila mereka menjadi ibu dan ayah. Dan insya-Allah itu sebabnya pada saya kalau antara hikmah menjadi ibu bapa ini, kita tidak boleh lupa dari bergantung kepada Allah. Tentang, of course kita buat apa yang kita terdaya, kan Dewi. Tapi kita simpulkan dengan doa kita kepada Allah. Kita serahkan anak-anak kita ni untuk Allah didik. Itu sebabnya doa dalam surah Al-Hashr ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Itu antara kita punya doa itu, kita memang nakkan kita Allah berikan kita kekuatan untuk mensyukuri nikmat dia. Nikmat tu bukan pada kita saja tahu, nikmat yang dah mak bapak kita, datuk nenek kita dapat. Dan juga apa yang kita nak wariskan kepada zuriat keturunan kita. Dan insya-Allah itulah menjadi pelengkap dan doa yang Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sajalah Dewi. Alhamdulillah, masya-Allah, banyak sangat ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih kepada doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami doktor. Dan sebenarnya kalau untuk pengetahuan anda semua, insya-Allah kita setiap hari Isnin kita akan bersama dengan Dr. Har, insya-Allah untuk kita belajar kekeluargaan, kita belajar parenting. Jadi teruskan anda bersama dengan teruskan bersama dengan kami setiap hari Isnin. Tapi untuk pengetahuan semua, sebenarnya hari ini masa mencemburui, sebenarnya mungkin insya-Allah produser kata akan sambung siri kedua sebenarnya untuk surah Luqman ayat 17 ini untuk sambung minggu depan, insya-Allah. Dan kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami di Assalamualaikum. Terima kasih sekali doktor, terima kasih. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih buat anda semua yang sentiasa bersama dengan kami di Assalamualaikum daripada pagi, daripada pukul 6.30 hingga ke saat ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat buat kita, memberikan iktibar dan muhasabah diri kita untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Dan Dewi ada nak kongsikan kepada anda semua, jangan lupa saksikan banyak lagi program TV Al-Hijrah selepas ini bersama kita satukan ummah dengan ilmu dan dapat usaha membentuk Malaysia Madani. Follow Telegram kami Assalamualaikum TV Al-Hijrah untuk mendapatkan jadual pembelajaran dalam segmen Assalamualaikum setiap hari. Kita ada 7 hari kan? 7 hari, setiap hari tu ada segmen-segmen yang berbeza. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti anda follow Telegram Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Sampai sini saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada panjang umur, murah rezeki insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.